Selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian. 弟兄，早上好。 Seperti lagu pujian yang dinaikkan, biarlah kita penuh dengan sukacita melangkah ke rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan memuji-muji Tuhan. 接着刚才的诗班呢，让我们可以用喜乐的心来到上帝的面前，来敬拜他，来听他的话语， Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman 来 Tuhan. 听到上帝的话语之前，我们一同祷告。 Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersukacita bersama saudara-saudara seiman kami, boleh bersama-sama memuji-muji Engkau, Raja di atas segala raja, penebus hidup kami, dan yang menjadi penghibur bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau beserta dengan kami di dalam dunia ini, bahkan di dalam dunia yang akan datang. Patutlah kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Kami rindu mendengar firman-Mu berbicara pada pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati penjerima, demikian semua kami yang ada di tempat ini, juga di dalam online. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu, membuka hati kami kepada kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. 今天早上的主题就是在上帝面前更新我们的心智。 Nas firman Tuhan Yohanes pasal 21 ayat ke-15 sampai ayat ke-19. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." 约翰福音21章15到19节，他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到你不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。” Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang, 弟兄姐妹，当我们对一个人说我们爱他的时候， maka sebenarnya kita harus membuktikan bahwa kita juga mengasihi apa yang dia kasihi. 那就是我们要证明出来，他所爱的我们也爱。
Tahun 2003 sampai 2010, 7 tahun saya melayani di Banda Aceh. 在2003年到2010年，我在7年的时间在雅琪来服侍。 Kita tahu Desember 2004 itu ada peristiwa tsunami. 我们知道，在2004年12月份的时候就有灾难，也就是海啸。 Puji Tuhan juga saya selamat juga panjat pohon. 感谢主，我因为爬到树上就得救。 Tapi saya tidak menceritakan kisah saya. 但是我不是说要说我的故事。 Di dalam jemaat kita ada seorang pria yang penampilannya itu sangat tegap dan gagah. 在我们的教会会有其中有一位男士，他的外表很凶，很高大。 Kadang ucapan-ucapannya itu bisa begitu keras, bahkan sedikit kasar. 他所说的话可能有一些比较粗暴，比较有愤怒的气氛。 Banyak orang juga mungkin tidak suka dengan dia. 有一些人也是不喜欢他。 Tapi sebenarnya dia mempunyai hati yang sangat baik. 但其实他的心里是很好的。 Khususnya juga dia sangat mencintai istrinya. 他也是很爱他的妻子。 Seorang yang begitu lembut dan begitu penurut. 妻子是很温柔，也是很顺从的样式。 Di dalam peristiwa tsunami itu, 在这个海啸的灾难之间， istrinya terbawa air 他的妻子被这个洪水给冲走了， dan meninggal dunia. 然后过世。 Tidak ditemukan mayatnya. 他的尸体也是找不到。 Pria ini sangat bersedih karena kehilangan istrinya ini. 这位男士因为妻子失去了妻子，感到很悲伤。 Sehabis tsunami juga saya balik kembali juga bersama pendeta Abun Rahim untuk mencari korban-korban itu. 过了这个洪水之后，我回到那个地方，跟主文牧师一起来寻找这些罹难。 Juga bersama dengan pria ini untuk mencari istrinya. 跟这个男士在一起，也跟着去寻找他的妻子。 Tapi tidak ditemukan lagi. 但是妻子找不到。 Hatinya begitu sedih. 他的心很悲伤。 Dan mereka mempunyai 4 orang anak. 然后他们有4位的孩子。 Maka sejak saat itu, 从那个时候起， dia mengambil satu tekad. 他做了一个决定。 Saya tidak akan menikah. 他说他不再婚。 Saya akan menjaga dan membesarkan ke-4 anak ini. 我会照顾，我会喂养这个4位小孩子。 Sebagai bukti saya mengasihi istri saya. 是证明我爱我的妻子。 Maka selama bertahun-tahun sebagai orang tua tunggal, dia membesarkan ke-4 anaknya ini. 他然后好几年，他成为单亲父亲来喂养、来照顾他的孩子。 Sampai sekarang anaknya sudah besar, bahkan ada sudah menikah. 到现在孩子已经长大了，有一些都结婚了。 Ada juga seorang yang menjadi hamba Tuhan. 然后其中一位孩子就成为上帝的仆人。 Dan sampai sekarang pria ini tidak menikah. 到现在这位男士都没有结婚。 Karena dia sudah berjanji kepada istrinya, saya akan membesarkan anak-anak yang kita kasihi ini. 是因为他跟他的妻子起了承诺，他要喂养，他要照顾他的孩子。 Dia membuktikan bahwa kalau dia mengatakan saya mengasihi istri saya, maka saya harus mengasihi apa yang paling dikasihi oleh istri saya. 他证明了，他因为他爱他的妻子，他也爱他的妻子所爱的。 Jadi walaupun dia mungkin nampak dari luar seorang pria yang nampak kasar dan nampak galak. 虽然他在外表上看起来男士很凶狠， tapi dia memiliki cinta kasih yang sejati. 但是他拥有一个纯正、真正的爱。 Mungkin orang mengatakan seperti penampilannya seperti Rainbow, tapi hatinya seperti Hello Kitty. 可能有人说他的外表像这个蓝坡，但是心好像这个凯迪猫一样。 Kadang-kadang belum tentu juga ada orang yang nampaknya kata-katanya begitu manis ya, tapi baru istrinya meninggal 1 bulan dia sudah menikah lagi. 可能有一些人他的这个口是甜言蜜语，但是妻子过世才1个月，他已经再婚了。 Maka
cinta yang sejati itu diwujudkan dengan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita kasih. 真正的爱就是爱那些爱我们所爱着人的爱的姿势。真实的爱就是实现爱我们所爱之人所爱的事。 Demikian juga kalau kita mengatakan saya mengasihi engkau Tuhan, 如果我们说我爱上帝，我爱主，也是如此， maka kita sebenarnya harus membuktikan 我们就是要证明出来， bahwa kita juga mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan, membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. 我们爱上帝所爱的，我们也要恨上帝所憎恨的。 Inilah percakapan yang kita baca tadi dalam kisah Yesus bertemu dengan Petrus sesudah kebangkitannya. 当主耶稣已经复活了，这个就是耶稣跟彼得的对话。 Dikatakan sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 他们吃了早饭之后，耶稣对西门彼得说：“彼得，你是否爱我吗？” Kata-kata apakah engkau mengasihi aku ini? 这个你爱我吗？这个词， Ini adalah satu pertanyaan yang sebenarnya sangat pribadi. 其实这个问题是很个别的问题。 Tidak sembarangan dikatakan kepada semua orang. 这个问题不是随便对每一个人说的话。 Suatu malam, 有一天晚上， istri saya tiba-tiba berbisik kepada saya. 他轻声细语的跟我说 Apakah engkau mengasihi aku?：“ 你爱我吗？” Pernah nggak yang begitu ya? Tiba-tiba di tengah malam istri kita ngomong kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? 是不是我们当中晚上的时候，我们的妻子轻声细语的问我们：“你爱我吗？” Kita kata, sudah 28 tahun menikah. 已经28年，结婚28年了。 Tetapi mungkin maksudnya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau memberikan satu perhatian yang seperti dulu? 意思说你爱我吗？你是不是跟以前一样来关心我？ Jadi pertanyaan ini adalah sebenarnya pertanyaan yang sangat pribadi. 其实这个问题是很个别的、很单独的问题。 Dan pertanyaan ini menurut saya mengandung beberapa tujuan. 这个问题其实有几个的目标。 Kalau kita melihat keadaan atau psikologis daripada Petrus itu sendiri, 如果在那个时候我们看彼得的心理学， maka pertanyaan ini sebenarnya untuk mengingatkan Petrus mengenai komitmennya di dalam mengikut Tuhan. 其实这个问题是再一次来提醒彼得关于跟随耶稣的心智。 Dan juga pertanyaan ini sebenarnya Yesus ingin membangkitkan sesuatu semangat yang sebenarnya sudah runtuh di dalam Petrus. 第二个的这个目的就是再一次的来建立已经破碎心灵已经破碎的彼得。 Kita mengingat bahwa Petrus ini pernah menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap. 我们知道，当耶稣被捉拿的时候，彼得曾经否认了耶稣。 Boleh dikatakan dia seperti seorang pengkhianat bagi gurunya. 可以说，对于老师们，对这个彼得来说，他是一位叛徒。 Karena ketika gurunya ditangkap, menderita, dia meninggalkan bahkan menyangkal, itu bukan guru saya. 是因为当他的老师受苦的时候，他否认了耶稣，他否认了他的老师。 Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib dikuburkan sebanyak, hilanglah juga harapan dari murid-murid termasuk daripada Petrus. 当耶稣死在十字架上的时候被埋葬，门徒们也是心里感到很绝望。 Petrus berada di dalam titik terendah di mana dia tidak ada harapan dan tidak punya semangat untuk melayani lagi. 彼得那个时候，他的心灵跌到谷点，他没有盼望，没有心情来服侍。 Dia tidak punya daya kekuatan lagi untuk bangkit dan melayani. 那个时候，他没有力气来再一次的起来。 Maka Yesus kemudian menjumpai murid-murid termasuk Petrus ini. 然后耶稣复活之后来见他的门徒们，包括彼得。 Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini? 耶稣对他的门徒们做了什么？ Dalam keadaan demikian, 在这样的情况之下， Yesus tidak menghakimi mereka.
耶稣没有去审判他们， Yesus tidak menceramai mereka. 耶稣没有去指责他们， Tapi pertama-tama dikatakan sesuatu yang luar biasa. Yesus mengajak mereka menangkap ikan, kemudian mengajak mereka sarapan bersama. 但是很奇妙的，耶稣就是跟他们一起去捕鱼，然后请他们一起来吃早饭。 Jadi kalau mungkin ini bisa diterapkan, jikalau ada keluarga kita, ada teman-teman kita yang terpuruk dalam keadaan yang begitu putus asa. 可以应用在我们的身上。如果我们的家人或是朋友他们在绝望当中的时候， Dan mungkin juga dia mengalami kegagalan. 可能他在面对失败， Kita bisa mengikuti langkah daripada Petrus ini, daripada Yesus 我 ini. 们可以跟随耶稣所做的事情， Jangan ceramai dia dulu, 不要直接去指责他， tapi ajak dia makan. 但是就是请他吃饭。 Ini orang Tionghoa kita suka makan. 更何况我们华人很喜欢吃饭。 Katanya salah satu keberhasilan Presiden Jokowi, Presiden ke-7 itu, karena dia banyak menyelesaikan masalah melalui percakapan di meja makan. 是因为好像我们的总统佐科威总统、前总统，就是他解决问题的时候就在饭桌前解决问题。 Karena makan itu menunjukkan kita adalah sahabat satu sama lain. 是因为在一起吃饭就表示我们是好朋友。 Disinilah Yesus kemudian memberikan pertanyaan lanjutan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membangkitkan semangat daripada Petrus. 所以耶稣再一次问，不是要审判他，而是要再一次的建立彼得的心灵。 Yesus tidak menanyakan yang lain. Yesus menanyakan, apakah engkau masih mengasihi aku? 耶稣没有问其他的问题，耶稣再一次的问：你爱我吗？ Dan itulah pertanyaan yang membangkitkan satu semangat, satu kepercayaan diri yang mengubahkan Petrus. 这个问题再一次的提醒，再一次唤醒彼得的心灵，也改变了彼得。 Tidak berhenti di situ. Yesus bukannya bertanya apakah engkau mengasihi aku, tapi apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain. 不停止在那里，耶稣接着说：你爱我比其他的门徒们更深吗？ Kita mengingat Petrus sendiri dengan penuh dengan percaya diri mengatakan dulu bahwa jikalau murid-murid yang lain semua meninggalkan engkau, aku Petrus tidak akan meninggalkan engkau. 之前彼得曾经很充满信心的对耶稣说：即使所有的人背弃你，我也永远不会背弃你。 Tapi kenyataannya Petruslah yang menyangkal Yesus. 但事实上是彼得否认了耶稣。 Yesus sebenarnya ingin membangunkan satu kesadaran kepada Petrus, 耶稣再一次的要提醒彼得， yaitu satu sifat kesombongan yang tersembunyi. 要提醒彼得他被隐藏的骄傲。 Karena Petrus selalu merasa dia lebih baik daripada murid-murid yang lain. 是因为彼得常常感觉自己比其他的门徒还要好。 Petrus selalu merasa bahwa dia paling berkorban, paling berani untuk membela Yesus. 彼得常常认为自己比其他的门徒更愿意牺牲，比超越了其他的门徒。 Dan tanpa sadar 不知不觉的， masuklah roh kesombongan di dalam dirinya. 这个骄傲的灵进入了彼得的身上。 Nah, ini adalah dosa yang sering tidak disadari oleh banyak pemimpin-pemimpin di dalam gereja. 这个就是有许多的教会的领袖们很难感受到隐藏的罪恶。 Seolah mengatakan gereja ini ada karena aku. 我们常常说这个教会的存在是因为有我， Gereja ini bisa bertumbuh karena aku. 这个教会能成长是因为我。 Dan kalau tidak ada aku, tidak bisa gereja ini bisa bertumbuh. 如果没有我的话，这个间教会不能成长。 Itu sesuatu yang menyelinap, yang kadang-kadang membuat ya orang yang seharusnya bisa dipakai Tuhan menjadi ditinggalkan oleh Tuhan. 这个是有时候常常是因为有这样的人是上帝能使用的，但后来是因为他的骄傲，上帝就离开了他。
Mengapa Yesus sangat memuji Yohanes Pembaptis? 为什么耶稣很称赞施洗约翰？ Karena Yesus mengatakan tidak ada orang yang lebih besar, nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. 耶稣对许多人说，没有人比施洗约翰更伟大。 Karena kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis. 是因为施洗约翰很谦卑，是一位很谦卑的人。 Aku hanya pembuka jalan. Pembuka jalan. 哦，施洗约翰说：“我只是开路的人。” Yesus itu harus semakin besar. 耶稣必须更兴旺， Aku harus semakin kecil. 我必须降为卑。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saya percaya bahwa Tuhan pasti menghargai segala jeripaya kita di dalam pelayanan kita. 我相信上帝必须很珍惜、很纪念我们每一个人在教会的服侍。 Tapi hati-hati ketika kita mengangkat diri, menonjolkan diri, menganggap diri kita lebih hebat, lebih mengasihi Tuhan dari orang lain. Maka sebenarnya kita sedang menghancurkan apa yang sudah kita bangun. 但是当我们认为我们比别人好，我们更突出自己，我们更骄傲的时候，那其实我们正在毁灭我们自己。 Karena kita melayani, berbuat di dalam pelayanan bukan karena kasih, tapi karena motivasi yang lain. 是因为当我们服侍的时候，不是因为爱，而是有其他的意图。 Jadi menjadi satu ukuran 它是 terhadap pelayanan kita. 就是在我们的服侍当中， Segala pelayanan kita hanya berharga di mata Tuhan kalau kita lakukan dengan cinta kasih. 我们的服侍一切在上帝眼前是为宝贵，只是当我们用爱来服侍。 Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi gereja, kita mengasihi sesama kita. 因为我们爱主，我们爱教会，我们爱众人。 Dan pelayanan dengan kasih itu kita akan dipenuhi dengan sukacita. 是因为当我们以爱来服侍的时候，我们将被喜乐来充满。 Dan pelayanan yang dilakukan dengan kasih itu bukan sesuatu yang menjadi beban. 用爱来服侍，不会成为我们的负担。 Kita melanjutkan apa yang percakapan dari Yesus dengan Petrus ini. 我们再接下来，耶稣对彼得所说的话。 Maka ketika Petrus menerima pertanyaan dari Yesus yang mempertanyakan kasihnya itu, Petrus itu menjadi sadar. 当彼得得到了耶稣所问的问题，彼得就清醒了，觉悟了， Bahwa dia sudah gagal untuk mengasihi Yesus. 他已经失败了来爱耶稣， Tetapi Yesus tetap mengasihi dia. 但是耶稣还是依然爱他。 Dan itu menimbulkan satu kesadaran. 这个让彼得清醒， Aku sudah gagal menyangkal engkau. 我已经否认了你，我已经失败了， Aku sudah mempermalukan namamu. 我已经让你的名字丢脸了。 Tapi engkau tetap mengasihi dan merangkul aku. 但是你还是依然爱我，依然拥抱我。 Engkau masih menawarkan kasihmu kepadaku. 你还是把你的爱彰显给我。 Maka itu menjadi satu prinsip di dalam iman Kristen kita. 这个就是成为我们基督徒爱的基础。 Menjadi satu dasar bukan kita mengasihi Tuhan tetapi Tuhan mengasihi kita. 这个就是一个基础，不是我们爱上帝，但是上帝是爱我们。 Dan itulah menjadi dasar yang kokoh bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. 这个就是一个很坚固的基础，上帝常常爱我们。 Itulah sebabnya Petrus berkata kepada Yesus, menjawab dia, Tuhan engkau tahu hatiku yang paling dalam, engkau tahu kegagalanku, tapi aku masih mengasihi engkau. 这个就是彼得回答说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。” Dia tidak lagi di dalam satu kesombongan diri. 彼得不再骄傲自己， Dia tidak berani lagi membanggakan diri. 他不敢为自己骄傲， Tapi dia terbuka untuk dinilai oleh Tuhan. 他已经开放了，让上帝给他打分。 Dan itu adalah satu
kejujuran yang penting untuk satu perubahan. 这个就是当我们要改变的时候，是一个很重要的坦诚。 Engkau tahu Tuhan, aku penuh dengan kegagalan, tapi Engkau tahu hatiku, aku mengasihi Engkau. 你知道我是充满失败，你也知道我爱你。 Kalau ada pasangan kita bertanya kepada kita ya, 如果我们的配偶跟我们说， apakah engkau mengasihi aku? 你爱我吗？ Jawabnya apa? 我们回答是什么？ Ketika apakah engkau mengasihi aku? 如果我们的配偶问我们的时候，你爱我吗？ Jangan kita bilang, siapa lu? Kok muyahan nih? 可能我们回答说你神经病，为什么问这样的问题？ Atau ada orang yang terlalu romantis. 但是有更浪漫的回答。 Ditanya, apakah engkau mengasihi aku? 如果问说你爱我吗？ Oh, udah belalah dadaku, lihatlah isinya. 你可以打开我的胸口，你可以看它的里面。 Di situ hanya ada namamu. 在里面只有你的名字。 Itu namanya gombal kan, nggak mungkin dibelah dada kita. 这个是甜言蜜语。 Ya, tapi kita bisa belajar dari jawaban Petrus ini. Katakan saja, engkau tahu, aku mengasihi engkau. 我们可以学习彼得的回答说：“你是无所不知的，你知道我爱你。” Walaupun aku nampaknya kurang romantis, tidak bisa berkata-kata manis, tapi engkau tahu, aku mengasihi engkau. 虽然我是不能甜言蜜语，我不能浪漫，但是你知道我爱你。 Yang selanjutnya, 然后接下来， Yesus kemudian menjawab Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. 耶稣再一次的回答彼得说：“牧养我的羊群。” Satu pertanyaan dan jawaban yang diulang sampai 3 kali untuk menegaskan komitmen yang harus dipunyai Petrus sebelum dia siap melayani Tuhan. 这个问题与答案是重复了3次，是要强调彼得已经预备好。 Dikatakan ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi? Dikatakan, sedihlah hati Petrus. 在那里说，当耶稣问到3次的时候，彼得就感到很忧愁。 Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, kau tahu hatiku, aku mengasihi engkau. 他说：“主啊，你是无所不知的，你知道我的心，我爱你。” Disinilah Petrus dikatakan siap untuk melayani dan berkorban untuk pelayanan, demi pelayanan, demi Tuhan dan demi gerejanya. 在这里就是彼得已经预备好要为主、为上帝、为教会来服侍。 Karena dia tahu sekarang bahwa domba-domba itu adalah milik Tuhan. 因为他知道羊群是上帝所拥有的。 Domba-domba itu bukan milik Petrus atau rasul-rasul. 这个羊群不是彼得或是其他的这个使徒所拥有的。 Karena hanya Yesus yang mati menebus domba-domba tersebut. 是因为只有耶稣救赎了这一些羊群。 Tuhanlah pemilik domba-domba. 上帝是拥有这些羊群。 Dialah gembala yang sebenarnya. 他就是真正的牧人。 Kita hanyalah gembala-gembala kecil yang membantu Yesus menggembalakan. 我们只是小小的牧人，是来帮助基督来牧养羊群。 Maka kalau kita punya kesadaran seperti itu, 如果我们有这样的心这个觉悟， bahwa aku bukan melayani domba-dombaku, 我不是牧养我的羊群， itu domba-domba Tuhan. 那些羊群是上帝所拥有的。 Maka kita mau melayani, bukan mau menguasai. 我们只是要服侍，不是要掌控， Bukan memanipulasi, tetapi untuk mengayomi. 不是要欺骗，但是要拥抱。 Bukan untuk memanfaatkan domba-domba, tetapi memberi makan domba-domba. 不是要利用，而是要喂养羊群。 Bukan membuat mereka tergantung kepada kita, tetapi membuat domba-domba itu selalu memandang kepada gembala yang agung. 不是把羊群依靠我们，是要使羊群依靠上帝。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， menjadi gembala bukan hanya seperti menjadi gembala sidang. 这个牧养或是牧人，不只是当一个驻堂牧师， Semua kita adalah gembala 我们每一个人都是牧人。 di keluarga kita,
在我们的家庭里面 mungkin kita yang masih muda, 可能我们年轻的 ada adik-adik kita, 有我们的弟弟妹妹 atau sebagai orang tua, 成为父母的 anak-anak kita, 我们的孩子 perlakukanlah mereka sebagai domba-domba Kristus. 要对待他们成为基督的羊群。 Anak-anak itu pun bukan milik kita sepenuhnya. 我们的孩子不是完全是我们所拥有的， Masa depan mereka ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. 他们的未来是在上帝的手中，不是在我们的手中。 Kita hanya dipercayakan Tuhan, bukan pemilik. 我们得到上帝的信任，不是要拥有。 Yang selanjutnya dikatakan, 然后再接下来说， ada domba yang besar, tapi juga ada domba yang kecil. 有大的羊群，有小的羊群。 Jadi di dalam 3 pertanyaan itu, apakah engkau mau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku yang besar, domba-dombaku yang kecil. 所以在这个3次的问题当中，在那里说有喂养羊群，就是有大羊群，有小的羊群。 Kita tidak boleh membeda-bedakan. 我们不能有所偏见。 Yesus mengatakan, gembalakan dombaku yang besar, tapi juga gembalakan dombaku yang kecil. 在那里，耶稣的意思说，要喂养我的大羊群，也要喂养我的小羊群。 Dalam gereja kita tidak boleh melakukan pelayanan yang membedakan. 在教会的服事上，我们不能有所偏见。 Membedakan orang kaya dengan orang yang sederhana. 在这个有钱的人跟没有钱的人有所偏见。 Hanya mau memperhatikan orang tua, tapi tidak memperhatikan anak muda. 只是关心这个年老的，没有关心年少的。 Yesus mengajak kita untuk melayani semua tanpa membedakan. 耶稣教导我们要为大家，为所有人服侍，没有偏见。 Demikian juga di dalam keluarga. 在家庭也是一样。 Jangan kita membeda-bedakan anak-anak 我 kita. 们对孩子们也不要有所偏爱。 Kita harus mengasihi setiap anak itu dengan kasih yang penuh. 我们要以完全的爱来爱我们的孩子。 Tidak boleh ada favoritisme yang bisa membuat anak-anak itu merasa diperlakukan tidak adil. 不要对孩子们有所偏见，让孩子们感到不公义、不公平。 Semua anak-anak itu patut mendapatkan kasih yang sepenuhnya. 所有的孩子都应当得到完全的爱。 Termasuk juga mungkin dikatakan anak-anak berkebutuhan khusus. 包括那一些有特殊需求的孩子们。 Kemarin saya berjumpa dengan satu family saya. 昨天我见到我的亲戚， Kebetulan dia mempunyai anak yang autis. 他有一个自闭症的孩子， Yang anaknya itu memang tidak bisa diam. 他这个孩子不能静静的静 Harus 下来， terus-menerus diperhatikan. 必须要不断的来关心、来注意他。 Dan di situ juga menjadi satu beban yang begitu berat. 对父母来说，这样的孩子对父母来说是一个很重的负担。 Perlu perhatian yang khusus, perlu biaya yang khusus untuk anak yang khusus ini. 需要特别的照顾，需要有特别的这个经费来照顾这个孩子。 Dikatakan ketika mereka membawa ke sekolah yang spesial untuk anak autis, 当他父母带这个孩子到特殊的学校， situ orang-orang tua berkumpul. 家长们都会聚集在一起。 Dan banyak pertanyaan muncul, dikatakan satu sama lain, mengapa ini terjadi pada kita? 有很多的问题发生在他们的中间，为什么这样的事情发生在我们的身上？ Apakah dosa saya 是不是因为我的罪， sehingga mempunyai anak seperti ini? 所以我就生了这样的孩子？ Bagi orang Buddhis itu, apakah ini adalah hukum karma? 对其他的宗教，他们是不是会觉得是不是这个因果的报应？ Lalu dia bertanya, apa pendapat saya mengenai itu? 家长们之间都会问说，这个家长就会问我的意见是什么？ Saya mengatakan saya sangat menghargai pengorbanan dan jerih payah Anda untuk merawat anak yang khusus ini. 我就对他们说，我很尊重，我很珍惜你付出有许多的代价，许多的代价来喂养、来抚养这样的孩子。
Mungkin kalau itu terjadi pada saya belum tentu sanggup. 如果这件事情发生在我的身上，我可能也是无能为力。 Tapi bisakah kita bisa melihat anak yang berkebutuhan khusus ini? 但我们可以看见，像有这样特殊需求的孩子， bukan sebagai sesuatu hukuman 不要把它看成一个惩罚， yang pasti akan menjadi beban, 可能会给你带来了这个负担。 tetapi kita bisa melihat dari kacamata Tuhan. 但是我们可以从上帝的这个角色来看。 Bolehkah kita memandang anak yang berkebutuhan khusus ini sebagai anugerah yang tidak diberikan kepada setiap orang? 我们是不是可以看像有这样特殊需求的孩子是一个恩典，是不是所有的人能得到的恩典？ Itu jangan dipandang sebagai hukuman, tetapi dilihat sebagai anugerah. 不要把它看成一个惩罚，但是要把它看成一个恩典。 Dan itu sesuatu yang bagi dia sangat mengejutkan. 这个答案对他来说是很惊讶。 Karena anak yang berkebutuhan khusus ini membuat kita harus mencintai dia sepenuhnya. 是因为像有这样特殊需求的孩子，使我们要更爱他。 Tanpa dia bisa membalas kepada kita, kita harus mengasihi dia. 我们不能盼望他能报答我们，我们要爱他。 Jadi yang dikatakan, gembalakanlah domba-domba besar, juga domba-domba yang kecil. 所以耶稣说要喂养，要牧养我大的羊群，要牧养小的羊群。 Yang terakhir, 最后 dikatakan Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika kau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana engkau kehendaki. 耶稣说：“我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来。 Tapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu, orang lain mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。” Dan sebanyak itu untuk menunjukkan bagaimana Petrus akan mati, yaitu Petrus akhirnya mati dan disalibkan terbalik. 这个表示彼得要怎样死，也就是彼得被反倒钉在十字架。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Waktu kita muda memang kita masih mempunyai banyak impian. 当我们年少的时候，我们有许许多多的梦想， Kita mengejar apa yang kita inginkan. 我们去追求那一些我们所想要的。 Tapi kalau kita sudah mencapai usia tua, 当我们达到了年老的时候， kita harus menetapkan satu tujuan apa yang mau kita kejar. 我们要定一个目标，我们要追求的是什么？ Demikian juga pelayanan di tengah-tengah gereja. 在教会的服事上也是一样。 Kita harus berubah dari melayani Tuhan, melayani gereja sesuai keinginan kita, berubah menjadi sesuai keinginan dari Tuhan sendiri. 我们就是要服事的时候，不是按照我们的意思，也就是我们要改变，我们服事要按照上帝的旨意。 Ada orang hanya mau melayani kalau 有人可能只要在台上服事， tapi tidak mau melayani kalau di bawah mimbar. 但是在台下他不肯来服事。 Di sini kita harus mengubah sikap di dalam pelayanan. 所以在服事上，我们要改变我们的态度。 Pelayanan bukan lagi mencari kenyamanan, 服事不是要寻找舒适， tapi perkenan Tuhan. 但是要寻找上帝的旨意。 Pelayanan tidak lagi menghitung untung dan rugi. 在服事上，不是要计较那一些得与失， Apakah dipuji dan disambut orang, 不是要寻找被别人称赞或是被别人欢迎， tapi sepenuhnya berkorban untuk Tuhan, untuk gereja, dan untuk orang banyak. 但是要为大家、为牺牲、为教会来牺牲。 Pelayanan bukan lagi keinginan saya atau keinginan kata orang, tetapi kata Tuhan. 服事不是我的心意，或是服事不是因为别人所说的话，但是服事是因为上帝的旨意。
Disitulah kita melayani dengan sukacita. 在那里我们可以以喜乐来服侍， Disitulah baru kita bisa dipakai oleh Tuhan. 在那里上帝能使用我们。 Nah, hari ini Tuhan bertanya kepada kita semua, 所以今天上帝问我们每一个人： apakah engkau mengasihi aku? 你爱我吗？ Biarlah kita juga menjawab seperti Petrus. 但愿我们可以像彼得一样回答： Tuhan, engkau tahu 上帝，你无所不知的， aku sebenarnya kurang mengasihi engkau. 我其实是缺少爱你， Tapi engkau tahu hatiku. 但是你知道我的心， Aku dalam hatiku paling dalam, aku mengasihi engkau. 在我的内心深处，我爱你。 Maka Yesus berkata kepada kita, 所以耶稣对我们说： gembalakanlah domba-domba yang kupercayakan kepadamu. 要牧养我信任给你的羊群。 Mungkin itu adalah anak-anak kita. 那些可能是我们的孩子， Mungkin ada keluarga kita yang lain. 可能是我们的家庭， Mungkin juga di tengah-tengah gereja Tuhan. 在这个教会当中的人， Di tengah-tengah persekutuan. 在我们团契当中的弟兄 Jadi 姐妹， ketua cell group. 在我们的小组当中， Tuhan berkata kepada kita, 上帝对我们说： jikalau engkau mengatakan engkau mengasihi aku, 如果你说你爱我， maka gembalakanlah, layanilah domba-domba yang dipercayakan 那要 kepadamu. 牧养，要服侍那些我所信任给你的羊群。 Biarlah kita menjawab pertanyaan Tuhan ini. 当我们每一个人回答上帝的问题， Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih 主，感谢你， Engkau begitu mengasihi kami. 你如此的爱我们。 Ketika kami gagal mengasihi Engkau, 当我们已经失败来爱你的时候， Engkau tetap mengasihi kami. 你还是依然爱我们。 Jika kami gagal melayani Engkau, 当我们失败服侍你的时候， Engkau tetap membuka tangan-Mu bagi kami. 你一直的张开你的手来欢迎我们， Biarlah seperti Petrus, 就好像彼得一样， kami boleh menjawab, 我们可以回答： Tuhan, 主啊， aku mengasihi-Mu. 我爱你。 Dan biarlah itu diwujudkan dengan melayani. 这个当我们以服侍来彰显的时候，来实现的时候， Menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. 就是我们来牧养你所信任给我们的这个羊群。 Dan demikian hidup kami berkenan kepadamu. 但愿可以呵护你的心意。 Dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. 接着，耶稣基督我们的主祷告， Amin. 阿门。